Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara pendaftaran projek untuk pengusaha lah, sama ada untuk ahli projek ataupun bukan ahli projek. Okay, so sama juga kali ini saya akan gunakan dua skrin kat sini. Sebelah kiri ni saya akan gunakan untuk log masuk sebagai kerani projek, dan juga sebelah kanan ni saya akan gunakan log masuk sebagai pengurus projek untuk menunjukkan pendaftaran dan juga pengesahan projek tersebut lah. Okey. Projek hanya boleh didaftarkan oleh kerani projek dan perlu disahkan oleh pengurus projek. Okey, so kita teruskan. Sebelah kiri ini saya akan log masuk sebagai kerani projek. Okey, sebelah kanan saya akan log masuk sebagai pengurus projek. Okey, so pengurus projek dan juga kerani projek. Okey, so untuk mendaftarkan projek, tuan-tuan kena pergi ke menu projek lah kat sini. So kita ada senarai projek dan juga peta lokasi ni. So tuan-tuan kena pergi ke senarai projek. Okey, halaman senarai projek akan dipaparkan. So dalam halaman ni adalah akan memaparkan semua senarai projek yang telah didaftarkan lah. Sebagai contoh kat sini kita ada satu projek yang telah kita daftarkan sebelum ini, iaitu untuk Encik Amirul Abdul bin Karim ni. Dia bukan ahli projek. So seterusnya untuk mendaftar projek baru, tuan-tuan perlu klik kepada butang daftar projek ni lah. Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan akan dibawa ke halaman maklumat projek ataupun borang pendaftaran projek ni lah. So dia ada dua section, iaitu maklumat projek dan juga maklumat pusingan. Okey. So kita try masukkan dulu satu. Tadi sebelum video sebelum ni, pada video pendaftaran ahli projek, saya telah daftarkan dua akaun sebelum ni, iaitu Abu Bakar dan juga Siti Aminah ni. Kedua-dua ni saya telah aktifkan. Akaun ni saya telah aktifkan. So kalau mana-mana akaun ahli projek yang belum aktif, senarai dia takkan dipaparkan pada senarai pilihan ni lah. Okay, so saya try daftar satu projek untuk Abu Bakar bin Husin ni. Okay, contoh nama projek dia Okay, penamaan ni terpulang pada tuan-tuan lah. Biasanya dia disertai dengan lokasi kawasan projek tu lah, dan pilihan komoditi. Okey, ni senarai komoditi ni bergantung apa yang tuan-tuan daftarkan pada profil PPK yang saya tunjukkan pada video sebelum ni. Macam mana cara pendaftaran komoditi ke dalam PPK lah. So apa yang tuan-tuan daftarkan tu akan disenaraikan pada pilihan komoditi ni lah. So sebagai contoh ni saya akan pilih cili merah. So lokasi projek dia latitude longitude. Latitude longitude ni dia tidak wajib diisi, tapi sebagai contoh, kalau tuan-tuan ingin mendaftarkan latitude longitude, cara-cara untuk mengambil latitude longitude tu saya akan tunjukkan di sini. Okey, tuan-tuan pergi ke Google Map. Okey,
tuan-tuan pergi ke Google Map. Okey. Mula-mula tuan-tuan kena kenal pasti lokasi projek tu dululah. Contoh kat sini saya akan pilih secara random saja di kawasan Banting ni. Contoh lokasi projek dia adalah di kawasan ini. Okey, saya akan right click. Okey, tuan-tuan perlu right click, klik sebelah kanan dan juga klik what's here ni. Okay, so dia akan paparkan lokasi kat sini. So ini adalah latitude dan longitude yang dia berikan lah. So tuan-tuan perlu klik atau besarkan so untuk mendapatkan latitude dan longitude tu lah. Okay. Okay, so sepatutnya tuan-tuan akan dapat lokasi latitude dan juga longitude dia. Okay, sepatutnya kita ulang sekali lagi. Okay, bila tuan-tuan klik what's here tu, okay, tuan-tuan kena klik kat tuan-tuan kena klik kat latitude longitude ni supaya senang untuk di copy lah. Okay, ni adalah latitude dia. Tuan-tuan masukkan. Ini adalah longitude dia. Okay, so tu cara-cara untuk mengambil latitude dan longitude lah pada Google Map ni. Okay, harap tuan-tuan faham. Saya ulang sekali lagi. Okay, saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan perlu pergi ke Google Map. Okay, so tuan-tuan klik Google Map. Kenal pasti lokasi projek tersebut. Okay, contoh di kawasan Banting. Saya pilih lokasi yang ni, right click, klik sebelah kanan dan pilih what's here. So klik pada latitude longitude yang dia berikan. So dia akan keluar ke atas ni. So tuan-tuan hanya tinggal copy dan masukkan dalam sistem lah. Okay, itu sebagai contoh. Okay, so itu adalah maklumat projek. So seterusnya sistem akan minta maklumat untuk pusingan pertama. Okay, kalau tuan-tuan baca kat sini, semua pendaftaran projek baru akan dikira bermula dengan pusingan 1. Pusingan sebenar projek pengusaha adalah tidak diambil kira. Okay, maksudnya di sini, okay, pengusaha Abu Bakar ni mengusahakan cili vertigasi Kampung Baru ni kalau yang sebenarnya untuk yang sebenarnya lah yang dia telah usahakan sekarang ni, pusingan dia telah masuk pusingan 4. Tapi bila tuan-tuan daftarkan dalam sistem, pusingan 4 tu takkan dikira, dia akan kira bermula juga dengan pusingan 1. Okay? So maksudnya pusingan 4 tu adalah pusingan 1 dia dalam sistem ni. Okay? So kita takkan ambil pusingan sebenar dia. Bila dia daftar dalam sistem ni, semua projek akan bermula dengan pusingan 1. Okay, harap tuan-tuan faham. So maksudnya maklumat pada pusingan 1 ni adalah maklumat pusingan 4 dia sekarang. Okay, harap-harap tuan-tuan faham apa yang saya maksudkan. Saya ulang balik. Okay, Encik Abu Bakar ni mengusahakan cili vertigasi Kampung Baru ni untuk yang sebenarnya dia telah memasuki pusingan keempat. Tapi memandangkan dia baru berdaftar dalam sistem ni. Okay, so bila dia baru berdaftar dalam sistem ni, sistem akan ambil kira pusingan 4 dia tu adalah pusingan pertama dalam sistem ini. Okay, harap tuan-tuan faham. Okay, so untuk pusingan pertama ataupun pusingan 4 dia tu dalam sistem ni adalah pusingan pertama bila dia start tanam.
Okay, HST dia. Contoh dia start tanam bulan 1 hari bulan Februari tahun 2020. Okay, jumlah keluasan dia kita anggarkan 10,000 polybag. Okay, nilai projek jika ada, kalau ada masukkan, kalau tak ada boleh biarkan kosong lah. Okay, bantuan dia tak ada, kosong. So yang lain-lain maklumat ni pastikan yang bertanda merah dia wajib diisilah. Yang tak ada bertanda merah tu boleh biarkan kosong ataupun boleh isilah mengikut kesesuaian. Okay, so tuan-tuan perlu klik daftar. Okay, bila tuan-tuan klik daftar, sistem akan pergi ke pendaftaran projek baru dan status dia belum disahkan lah. So maklumat yang tuan-tuan masukkan tadi akan disenaraikan semula dan juga ada rekod transaksi ni lah. So maksudnya sekarang ni pengurus projek perlu mengesahkan maklumat projek ni lah. So kat sebelah ni saya log masuk sebagai pengurus projek tadi. So sepatutnya pengurus projek akan dapat notifikasi menyatakan kerana projek telah mendaftarkan projek baru. So sistem minta pengesahan dari pengurus projek lah. Okay, so sama juga klik kat sini, klik terus kat sini ataupun klik pada senarai yang kat sini lah. Okay, dia benda yang sama ada klik kat senarai projek tu ataupun klik terus kat notifikasi yang dia bagi. So dia akan pergi ke halaman yang sama. So tugas pengurus projek akan buat semakan data ni. Kalau nak tolak, kalau ada maklumat yang tidak tepat, boleh buat penolakan dan masukkan alasan penolakan lah. Okay, so hantar. So kerana projek dia akan dapat notifikasi lah. Kat sini pengurus projek tu dia menolak pendaftaran projek. So boleh klik dan tengok apa alasan penolakan dari pengurus projek. So dia boleh masukkan lah. Okay, sebagai contoh saya kemaskini dan juga pengurus projek akan dapat notifikasi projek itu telah dikemaskini dan boleh buat semakan semula lah. Okay, so bila disahkan, bila berdata ni semua dah tepat dan pengurus projek hanya tinggal perlu sahkan sajalah projek ni. Okay, sahkan. So sistem akan pergi ke halaman profil projek ahli ni lah. Siapa pengusaha dia, maklumat projek yang dia usahakan dan juga peta lokasi yang kita masukkan tadi dan juga bilangan pusingan dia. Okay, so untuk kerana projek pun akan dapat notifikasi bahawa menyatakan projek tu telah diluluskan. Okay, so berbeza dengan pengurus projek, kerana projek dia boleh kemaskini maklumat projek ni lah jika berlaku perubahan. Okay, so maksudnya di sini saya terangkan lebih lanjut lagi. Kita ada maklumat projek ni Cili Pertigasi Kampung Baru dengan pusingan pertama dia adalah 1 Februari. Sistem akan automatik kira bila anggaran tarikh tuai dia. Anggaran tarikh tuai ni bergantung apa yang tuan-tuan masukkan kat sini. Okay, untuk cili merah ni anggaran tuai dia 74 hari selepas tanam. Okay, bermaksud 74 hari selepas 1 hari bulan ni adalah 15 April. Okay, so nanti untuk projek ni setiap kali proses jual beli akan berlaku pada pusingan ni lah. Okay, selagi pusingan ni belum ditutup, semua jual beli akan dilakukan ke atas pusingan ini. Okay, so tuan-tuan boleh setiap pusingan pun dia ada profil dia sendiri. Tuan-tuan boleh klik pada profil pusingan ni. Okay, so ini adalah maklumat profil pusingan tersebut lah. Okay, so dia ada anggaran pengeluaran hasil dan juga jadual tanaman.
Okay, anggaran pengeluaran hasil ni berdasarkan apa yang tuan-tuan masukkan pada maklumat komoditi ni lah. Okay, data-data ni semua akan dikira dan dimasukkan dalam anggaran pengeluaran hasil untuk projek kampung baru ni dan juga untuk pusingan pertama ni. So ini adalah anggaran pengeluaran hasil dia. So bermula pada 13 April sepatutnya pada hari pertama tu untuk 10,000 polybag ni projek ni akan mengeluarkan 150 kilogram. Okay, hari Rabu 15 April 200 dan hari Jumaat 350 ataupun keseluruhan untuk minggu pertama selepas tuai tu dia akan mengeluarkan 700 kilogram hasil dia. Begitu juga dengan minggu-minggu seterusnya selama 9 minggu. Okay, 9 minggu ni adalah apa yang tuan-tuan masukkan kat sini jugalah. Sebab untuk cili merah sebelum ni saya tunjukkan kita masukkan untuk 9 minggu. Okay, harap tuan-tuan faham. Dan juga setiap pusingan dia ada rekod hasil jualan dia lah. Berapa dia dah tuai, berapa dia dah jual, jumlah jualan dia. Berbeza dengan projek keseluruhan. So yang kat sini adalah keseluruhan untuk pusingan dia. Kalau kat sini dia ada 5-6 pusingan, so keseluruhan jualan dia tu akan dimasukkan kat sini, kat atas ni. Tapi bila pecahan setiap pusingan tu akan disenaraikan kat sini pula lah. Okay, tuan-tuan harap tuan-tuan boleh faham. So sama juga dia boleh buat semakan, boleh buat kemas kini jugalah untuk pusingan, setiap pusingan tu. Okay, so kat sini kita ada laporan prestasi untuk setiap pusingan. Kalau tuan-tuan klik kat laporan prestasi ni, okay, ini adalah untuk pusingan 1. So dari sini tuan-tuan boleh buat semakan untuk 13 hari bulan ni betul ke tidak Encik Abu Bakar ni menghantar komoditi dia ke PPK. So maksudnya dari sini tuan-tuan boleh tahu Encik Abu Bakar ni menjual komoditi dia kepada PPK atau tidak. So berdasarkan data-data ni sepatutnya 13 hari bulan Encik Abu Bakar ni akan menghantar paling tidak 150 kg kepada PPK pada hasil tuaian ni. Ni anggaran, ni adalah hasil tuaian. So bila data kosong masuk, data kosong kat sini, so 13 April tu maksudnya Encik Abu Bakar ni tidak datang menghantar komoditi dia kepada PPK. So maksudnya dia jual ke tempat lain lah. So data-data ni juga berguna untuk melihat prestasi sama adakah setiap setiap hasil tuaian dia diserahkan kepada PPK ataupun tidak. Begitu juga dengan pematuhan jadual tanaman lah. So video khas untuk jadual tanaman ni saya akan tunjukkan pada video-video akan datang lah. Okay, so data ni boleh dicetak ataupun boleh dimuat turun lah. Okay, so secara ringkas dia itu adalah penerangan untuk pendaftaran. Cuma apa yang saya tekankan kat sini, setiap projek dia akan didaftarkan mengikut pusingan dia. Okay, so selagi pusingan ni belum ditutup, pusingan baru takkan boleh didaftarkan lah. Kalau tuan-tuan daftar pusingan baru, dia takkan boleh daftar baru selagi pusingan ni tak ditutup. Okay, so kalau tuan-tuan tutup pusingan, sebagai contoh saya tutup pusingan kat sini. Okay, pusingan telah ditutup dan pendaftaran pusingan baru boleh dilakukan lah. Okay, so tadi apabila pusingan tu dibuka, so bila tuan-tuan buat pendaftaran belian, okay, sebagai contoh ni secara ringkas saja. Okay, bila tuan-tuan pilih Husin ni, okay, tuan-tuan pilih komoditi, grade dia. So data kat sini tak keluar sebab pusingan dia tak ada yang aktif.
Okay, sepatutnya dia akan keluar projek kat sini. Contoh kalau saya aktifkan semula projek tadi. Okay. Okay, yang saya aktifkan semula pusingan ni telah ditutup. Okay, saya try aktifkan balik. Okay, pusingan ni aktif. Okay, saya telah aktifkan semula pusingan ni sebagai contoh. Okay, bila tuan-tuan buat proses jual beli tu, proses belian, kalau tuan-tuan tambah, pilih komoditi. Okay, so dia akan keluar kat sini. So, paparan ni, pilihan ni berdasarkan pusingan mana yang aktif. Okay, yang ni kita akan pergi lebih lanjut lah pada proses belian ni. Okay, saya hanya tunjukkan sebuah ringkas saja. Senarai projek. Okay, so untuk pendaftaran pusingan itu sajalah. Maksudnya setiap projek didaftarkan mengikut mengikut pusingan. Pusingan tu semua projek baru yang didaftarkan adalah bermula dengan pusingan pertama. Tidak kiralah pusingan yang sebenar dia telah masuk pusingan kedua, ketiga, keempat, sistem tak ambil kira. Sistem akan bermula dengan pusingan 1. Okey, harap tuan-tuan faham untuk pendaftaran dan juga pengesahan projek dalam sistem PPHP ni. Itu saja untuk setakat ni. Video seterusnya kita sepatutnya dah boleh buat proses jual belilah. Dan kita akan teruskan pada video seterusnya untuk cara-cara mendaftarkan belian dalam sistem pusat pengumpulan ini. Sekian, terima kasih.